Dengar apakah yang dilakukan oleh orang Melayu sebelum Islam. Dicatatkan oleh Syekh Dabatani, bagaimanakah orang Melayu petani sebelum datang Islam. Hidup penuh dengan jahiliah. Waktu itu perempuan lelaki tidak kahwin dan tidak haram untuk setidur duduk. Adapun perempuan sangat huriyah, kalau dia nak duduk dengan siapa pun boleh belaka syahadat, maka adalah kahwin nikah tidak ada. Dan seorang perempuan boleh tidur dengan 10 lelaki. Perempuan Melayu boleh tidur dengan 10 lelaki sebelum Islam. Bila melahirkan anak, perempuan ini boleh pilih salah satu daripada lelaki tadi untuk jadi ayah kepada ini. Dan lelaki yang dipilih oleh perempuan tadi tidak boleh tolak lagi. Itu orang Melayu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan ahli tafsir mengatakan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan bukan sahaja rahmat kepada umat Islam, tetapi kepada bukan Islam. Dengan wujudnya syariat Islam dalam sebuah negara, maka Islam memberikan keadilan kepada seluruh masyarakat, termasuk juga dengan haiwan dan juga kehidupan. Islam membawa rahmat sekalian alam. Dan tidaklah kami diutuskan di kau kecuali sebagai rahmat sekalian alam. Boleh lihat, boleh tengok di kaca television. Kita lihat ada satu peristiwa yang saya ingin berkongsi dengan para jemaah. Ketika umat Islam dizalimi di Mekah, maka kita lihat bagaimanakah umat Islam terpaksa berhijrah. Hijrah pertama umat Islam ialah ke Habsyah, dipimpin oleh Ja'far bin Abi Talib. Dan bagaimanakah Islam mengeluarkan bangsa Quraisy daripada zaman kegelapan kepada zaman keagungan. Dan apabila Ja'far bin Abi Talib ditanya oleh Raja Najasyi, kenapakah tuan-tuan datang ke negara kami? Maka inilah jawapannya. Dalam ucapan ini kita lihat bagaimanakah Islam telah menukar kaum Quraisy menjadi satu bangsa yang berperang, benci membenci, bunuh membunuh, menjadi manusia yang sempurna di bawah naungan Islam. Ayuhal malik, inna kunna kuman ahli jahiliyah na'budu asnam wa na'kul maitah na'tul fawaish wa na'kul arham wa nansir jiwat wa yakul qawimna ad-da'if hatta ba'asallahu inna rasulah minna. Wahai tuanku, kami dulu ialah kaum jahiliyah. Kami makan bakai, kami melakukan zina, kami memutuskan tali persaudaraan, kami menyakitkan jiwa jiran kami. Yang kuat maka yang lemah. Sehinggalah Allah menyelamatkan kami dengan mengutus seorang rasul kepada kami yang kami tahu tentang kebenarannya, amanahnya dan kemuliaannya. Dan Nabi tersebut mengajak kami supaya ibadah wahidah, naqlu ma kunna na'budu nahnu wa abawna min al-hijarah wal-awsan, meninggalkan segala sembahan batu dan berhala, dan hanyalah supaya kami bercakap benar, menunaikan amanah, menghubungkan silaturahim, melakukan kebaikan pada jiran kami, dan mencegah kami daripada melakukan pertumpahan darah, dan mencegah kami daripada melakukan zina, perkataan yang dusta, makan anak yatim, harta anak yatim, dan kami membenarkannya. Dan kami dikeluarkan daripada zaman gelap kepada zaman kecerahan. Tapi sayang, kaum kami telah menzalimi kami, lalu kami datang ke negara tuanku. Mudah-mudahan kami dapat melaksanakan syariat Islam di negara kami, di negara tuanku. Islam, sinar Islam menukar wajah bangsa Quraisy. Bangsa Quraisy hidup bersatu padu satu masa dulu sebelum Islam, dan Islam datang untuk memecah belahkan masyarakat. Benar, masyarakat berpecah pada benar dan palsu. Satu daripada golongan mereka menerima Islam, dan satu lagi mereka kekal dengan kezaliman mereka, dengan kejahalan mereka, dan benar-benar Islam memecah belahkan masyarakat. Demikian juga akhirnya Islam memecahkan kepada kebenaran dan kebatilan. Oleh sebab itu, dalam kisah pertama ini, Ja'far bin Abi Talib mengatakan, Rasul diutus kepada kami, dan Rasul membawa kami kepada kebenaran, dan sebahagian daripada kami tidak menerimanya. Maka terbelahlah kaum Quraisy kepada dua kumpulan. Satu bersama Rasulullah, yang satu lagi bersama dengan musuh Rasulullah. Wa'azubillah. A'udzubillahi syaitanir rajim. Wa'atasim bihallahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa bainakum fa'asbatum bi'ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafatin minan nar
wa anqadhakum minha kadzalikum Allah lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Surah Al-Asr. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah seluruhnya. Jangan kamu berpecah belah dan ingatlah nikmat Allah ke atas kamu ketika kamu bermusuhan. Lalu Allah satukan hati kamu dan kamu menjadi persaudaraan dengan nikmat Allah. Allah menggambarkan bagaimanakah kaum Quraisy sudah berada di pinggir neraka dan mereka berpecah, lalu Allah padukan hati mereka, satukan mereka di atas kalimah Islam yang hanif. Dan Allah mengatakan, wa kuntum ala syafah hufratin minan nar. Sedangkan kamu sudah berada di pinggir neraka, fa anqadhakum minha, lalu maka kamu akan diselamatkan daripada neraka. Kadzalikum Allah lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah menjelaskan ayatnya supaya kamu mendapat petunjuk. Islam, cahaya Islam telah bersinar dengan cemerlang. Kita lihat semasa di Mekah. Kemudian apabila Rasulullah berhijrah ke Madinah, maka Islam berkembang ke Madinah dan akhirnya ke seluruh semenanjung Arab. Ketika sampai di Madinah, Rasulullah telah mengadakan Sahifah Madinah untuk tanggungjawab di kalangan penduduk Madinah. Mereka bukan semua Islam, tetapi mereka sebahagianlah Yahudi. Mereka lah sebahagianlah kaum Aus, Khazraj, dan Yahudi juga berbagai-bagai kaum. Dan Allah dan Rasulullah satukan di atas satu kalimah, yaitu kalimah Sahifah Madinah. Dan Islam bertapak ketika itu. Dalam keadaan Islam ialah kaum minoriti, dan kaum majoriti ialah bukan Islam yang disatukan oleh Rasulullah, dan pembentukan negara Islam pertama telah dilakukan oleh Rasulullah di Madinah, dan Islam berkembang cepat ke seluruh dunia. Ketika di Madinah kita lihat sepanjang daripada tahun 2 Hijrah sampailah 9 Hijrah berlaku banyak peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah dalam dakwah dan sampaikan mesej. Umpamanya dalam tahun kedua Hijriah berlaku perang Badar yang besar. Pada tahun ketiga Hijrah berlaku perang Uhud. Tahun keempat Hijrah berlaku peperangan Tandak Bani Nadir. Kemudian tahun kelima Hijrah berlaku peperangan Khandaq. Pada tahun ke-6 berlaku perjanjian Hudaybiyah. Pada tahun yang ke-7 berlaku peperangan Khaybar. Yang ke-8 Fathu Mekah. Dan ke-9 adalah peperangan Tabuk, peperangan terakhir Rasulullah. Penuh dengan cabaran dan perjuangan Rasulullah. Yang akhirnya sinar Islam telah sampai ke seluruh dunia, termasuk negara kita. Saya ingin berkongsi bagaimanakah akhlak Rasulullah yang disebut dalam hadis tadi. Ketika pembukaan Mekah, apabila Rasulullah dihalau daripada Mekah oleh kaum Quraisy, dan kemudian Rasulullah berperang dengan Quraisy begitu banyak, begitu lama, mengorbankan banyak syahid di kalangan Islam dan juga mereka yang terbunuh. Akhirnya bagi Rasulullah telah melakukan pembukaan Mekah pada tahun yang ke-8. Orang Quraisy telah kalah dan Rasulullah berdiri di depan Ka'bah. Di depannya lawan Quraisy yang menzalimi baginda Rasulullah, dan sekarang Rasulullah datang dengan tenteranya membuka Ka'bah, membuka Mekah. Rasulullah membuat satu ucapan yang cukup indah. Rasulullah berkata, "Ya masyarakat Quraisy, ma taru anni fa'al bikum?" Wahai Quraisy sekalian, kamu dulu memusuhi kami, kamu perangi kami, kamu merampas harta kami, sekarang kami menang ke atas kamu. Apakah yang kamu jangka kami lakukan pada kamu? Ma taru anni fa'al bikum. Apakah yang kamu jangka kami lakukan kepada kamu? Qalu, mereka menjawab, khairan. Akhun karim wa ibnu akhin karim. Tuan ialah saudara yang mulia, ananda kepada saudara yang mulia. Tentulah Tuhan akan melakukan yang baik. Maka jawab Rasulullah, "Idzahabu fa antum mutallaqun." Kamu bebas hari ini. Saya tidak akan ambil sebarang tindakan kepada kamu, walaupun kamu zalimi kami dulu, kamu bunuh kami, tetapi hari ini saya maafkan kamu, kata Rasulullah. Ini akhlak yang agung, yang tidak boleh diulang barangkali oleh orang kemudian, selain pada umat Islam. Idzahabu fa antum mutallaqun. Orang Quraisy yang menzalimi umat Islam, Rasulullah telah lepaskan mereka. Anda semua bebas hari ini. Saya tidak akan mengambil sebarang tindakan kepada kamu. Dan pada hari itu kita lihat tuan-tuan, ramai yang masuk Islam di atas akhlak Rasulullah. Dan Allah turunkan ayat An-Nas, "Idza jaa Rasulullah wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Kamu lihat manusia masuk ke agama Allah berduyun. Dan ketika kita benar, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir.
Ketika kita menang, hendaklah kita beristighfar, kita bertahmid, dan kita melakukan segala tasbih. Itu tanda orang Islam melakukan kemenangan, bukan dengan berharap, bukan dengan buat lawangan, tetapi dengan bersyukur, dengan istighfar dan bersujud. Itulah cara orang Islam menerima kemenangan. Inilah akhlak yang tidak ada taranya. Dan Rasulullah membuat satu ucapan di padang Arafah yang kita kenal sampai sekarang. Ayuhan nas, inna rabbakum wahid, inna rabbakum wahid, kullukum adamin turab. Sesungguhnya manusia, wahai manusia sekalian, sesungguhnya Tuhan kamu Tuhan yang satu, dan sesungguhnya ayah kamu ayah yang satu. Kullukum Adam, semua kamu daripada Adam, wa Adam min turab, dan Adam daripada tanah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah, yang paling mulia di kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Manusia adalah sama, tiada lebih, dan inilah akhlak Islam yang menyebabkan Islam tersebar dengan cepat. Akhlak yang ditunjukkan oleh para pendakwah dan juga akhirnya Islam sampai ke negara kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaati layaslafannahum fil ardi kama istakhlafa alladziina min qablihim wa yumakkinannahum alladziina hum mud'un yumakkinannahum dinahum alladzi tadallahum yubaddilannahum min ba'dihim khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Surah Al-Azim. Allah berjanji pada orang beriman, kepada kamu dan beramal soleh, pasti Allah akan melantik dia mereka menjadi khalifah di atas muka bumi. Sebagaimana Allah telah melantik mereka yang sebelum kamu, sebelum mereka, dan Allah menteguhkan agamanya yang Allah redha bagi kamu. Dan Allah akan menukarkan segala selepas itu ketakutan kepada keamanan sejahtera. Dan mereka menyembah Aku, kata Allah, la yusyrikuna bi syai'an, dan mereka tidak mensyirikkan Aku dengan sesuatu pun. Ayat ini janji Allah kepada umat Islam yang beramal soleh, yang beriman, Allah akan lantik menjadi khalifah, dan ini benar-benar terjadi. Umat Islam telah masuk ke seluruh pelosok alam daripada semenanjung Arab dalam masa yang sangat singkat, dalam masa 10 tahun Rasulullah berada di Mekah, di Madinah, dan Islam telah sampai ke seluruh semenanjung Arab. Kalau kita kira sekarang, dalam masa 10 tahun, keluasan semenanjung Arab dan Islam berkembang sebanyak 1000 kilometer persegi satu hari. Dan itulah cepatnya Islam berkembang, dan sinar Islam dengan segera menerangi seluruh alam semesta. Dan kita umat Islam di tanah air juga menerima Islam dalam bentuk yang sama. Islam masuk ke Bukhara, Islam masuk ke Parsi, Islam masuk ke Rusia, Islam masuk ke Spanyol, Islam masuk ke China, dan akhirnya Islam bertapak 2/3 daripada dunia. Itulah kekuatan sinar Islam yang dibawa sinarnya oleh baginda Rasulullah SAW. Ketika pembukaan Parsi, saya ingin berkongsi dengan jemaah sekalian, bagaimanakah pembukaan Parsi yang dilakukan oleh Panglima Islam ketika itu, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas mengutus seorang pemuda bernama Rabi' bin Amir dan untuk bertemu dengan Panglima Perang Parsi yang bernama Rastam. Dan kata Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Rabi' bin Amir, wala tagur min mazharika syai'an li'annana qawmin azallahu bil Islam mahma tawilna izrah bighairi adallah. Wahai Rabi' bin Amir, Anda adalah sebagai utusan kami kepada tentera Rom, dan kamu jangan takut bertemu dengan tentera Parsi, sebab li'annana qawman azallahu bil Islam, Allah muliakan kita dengan Islam. Sekiranya kita cari selain daripada Islam, Allah akan hina kita. Dan kamu pergi berjumpa dengan Rastam, kamu pergi ke serangan, dan sampaikanlah mesej pada mereka bahawa kami adalah golongan yang cintakan akhirat. Kami cintakan mati daripada hidup. Kamu cintakan hidup, kami cintakan akhirat. Dan supaya mengeluarkan kamu daripada menyembah sesama manusia kepada menyembah Allah yang Maha Esa. Min dhaqid dunia illa sa'atil akhirah, daripada kesempitan dunia kepada keluasan akhirat. Itulah yang dibawa oleh pemuda ini. Dan apabila menunggang kuda hari berhari, akhirnya sampai ke Parsi. Tuan-tuan cuba bayangkan, daripada Kufah sampai ke Parsi ribuan kilometer sekarang.
pemuda ini sampai akhirnya di tengah-tengah tentera Parsi, dan dia berhenti kudanya di tengah kapet yang sedang dihampak. Dia turun dengan kudanya, dia pegang lembingnya, dia pijak kapet, menunjukkan bahawa kapet yang dimuliakan oleh Parsi di sisi Islam hina sekiranya tidak dijadikan sebagai untuk akhirat. Lalu dia pijak kapet, dia tikam dengan lembingnya kapet satu sehingga dia sampai ke depan rasta ketua tentera yang terbesar ketika itu. Maka terjadilah dialog yang saya ingin kongsi dengan para jemaah sekalian. Kata Rabi, kata Rastam, ijlis, duduk wahai pemuda. Apa jawab Rabi? Ma itu dhaifan hatta ajlis, innama itu wafidan. Saya tidak perlu duduk. Saya bukan tetamu, saya adalah utusan. Dan Rastam memperhinakan pemuda ini. Ma alimakum min azalmikum, wala aqlam min sya'nan, annakum ahla jalan, tutaridul ibil fi sahra, famadha li atabikum. Kamu tahu, kamulah orang Arab. Orang Arab ialah orang yang paling hina di atas muka bumi. Mereka hanyalah duduk di padang pasir, menjaga unta. Apakah sebab kamu datang ke tengah kami? Kata Rastam. Dan jawab Rabi, Naam ayuhal malik, benar wahai tuanku. Kuna qulta wa ziyadah. Sebagaimana Tuhan kata, itulah kami dulu. Tapi sekarang bukan lagi. Kuna ahlu jahiliyah, dulu kami jahiliyah, na'budu asnan, yaqtulu qaribahu ala syatin. Dulu kami sembah berhala. Dan seorang saudara membunuh saudaranya sebab seekor kambing. Walakin Allah irtanasna linufrajal libat. Tetapi Allah telah utuskan Rasul kepada kami yang mengeluarkan kami daripada kegelapan di bawah sinar Islam, dan linufrajal libat ila ibadi rabbil libat, supaya keluar menyembah semua manusia dan hanya menyembah pada Allah yang Maha Esa. Min taqid dunia ila satil akhirah, daripada kesempitan dunia kepada keluasan akhirat. Itulah maksud daripada perjuangan kami. Akhirnya kerajaan Parsi jatuh. Kerajaan Parsi yang perkasa ini jatuh ketika zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Itulah kekuatan Islam. Kita lihat di negara kita. Negara kita juga tidak sama seperti orang Quraisy. Hidup jangan jahiliyah, menyembah berhala sebahagiannya, menyembah pokok sebahagiannya, dan Islam telah sampai ke negara kita. Islam dibawa oleh para habaib, Islam dibawa oleh saudagar-saudagar yang amanah, dan orang Melayu ketika itu melakukan penipuan dan perniagaan. Nama mereka saudagar. Saudagar dalam bahasa Melayu lama maksudnya orang yang berniaga kaya raya dengan cara menipu, itu saudagar. Dan Islam datang ke sini. Dan pedagang-pedagang ini menunjukkan sifat amanah, sifat akhlak yang mulia. Sebab hadis mengatakan at-tajir as-sadiq man nabiyyin wa siddiqin wa syuhada. Dan saudagar yang amanah bersama dengan para anbiya, bersama dengan para siddiqin, para syuhada, satu di akhirat nanti. Maksudnya berniaga adalah ibadah. Dan inilah yang menambat hati budi orang Melayu di sini. Dan orang Islam, orang Melayu berada di Champa telah menurut Islam. Kemudian di Petani telah menurut Islam. Di Melaka kemudian menurut Islam. Di Jawa, di Sumatera. Dan akhirnya Islam telah bersinar ke seluruh alam Melayu kita. Alhamdulillah. Dengar apakah yang dilakukan oleh orang Melayu sebelum Islam. Dicatatkan oleh Syekh Patani. Bagaimanakah orang Melayu Petani sebelum datang Islam? Hidup penuh dengan jahiliyah. Waktu itu perempuan dan lelaki tidak kahwin. Dan tidak haram untuk setidur duduk. Ada pun perempuan sangat huriyah. Kalau dia nak duduk dengan siapa pun boleh belaka syahadat. Maka adalah kahwin nikah tidak ada. Dan seorang perempuan boleh tidur dengan 10 lelaki. Perempuan Melayu boleh tidur dengan 10 lelaki sebelum Islam. Bila melahirkan anak, perempuan ini boleh pilih salah satu daripada lelaki tadi untuk menjadi ayah kepada ini. Dan lelaki yang dipilih oleh perempuan tadi tidak boleh tolak lagi. Itu orang Melayu. Orang Melayu sebelum Islam. Sinar Islam datang ke pantai Champa. Pantai Melaka akhirnya. Islam telah menukar zaman jahiliyah kepada zaman tamadun yang indah pada kita. Subhanallah. Itu sejarah yang agung. Bagaimanakah Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah sampai kepada kita, dan kita menukar hidup dari zaman jahiliyah
pada zaman yang gemilang dengan keislaman. Kita lihat di Eropah. Di Eropah ketika itu, ketika Islam bersinar di Timur Tengah, di Mekah, Madinah, berpindah ke Baghdad, berpindah ke Mesir, berpindah ke Syria, dan orang Eropah masih lagi hidup dalam zaman gelap. Mereka masih percaya kepada Pontianak, mereka percaya pada vampire, mereka percaya pada 13 hari bulan hari Jumaat. Hari Jumaat mereka sangat takut. Kalau ada kucing hitam lalu, mereka sangat takut. Ini orang Eropah sebelum datangnya Islam ke Eropah. Dan mereka lah kaum yang khurafat. Islam telah mengubah mereka di Spanyol menjadi masyarakat yang bertamadun. Dan rahsianya lah Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah dengan nama Tuhan kamu. Islam datang dengan iman, takwa dan ilmu. Datang dalam satu package yang tidak dipisahkan. Iman, takwa, ilmu datang dalam satu package. Dan dengan ilmu inilah Islam berkembang ke seluruh dunia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa ma yadhabu illa ulul albab. Surah Al-Azim, surah Al-Baqarah. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Pada siapa yang Allah berikan hikmah, maka dia diberikan kebaikan yang melimpah. Dan tidak ada orang yang mengambil perhatian, peringatan, kecuali lah mereka yang bersifat ulul albab. Inilah tuan yang saya hormati, ilmu hikmah berkembang ke seluruh dunia. Di Baghdad kita lihat bagaimanakah tamadun pertama Islam yang dihasilkan dengan Iqra bismillahirrahmanirrahim, baca dengan nama Tuhanmu. Sedangkan sekarang kita baca dengan berbagai nama lain, bukan dengan Tuhan. Kita baca kerana sijil, kita baca kerana profesionalism. Universiti kita, sekolah kita mengatakan profesionalism adalah asas kepada pendidikan. Sedangkan Allah mengatakan Iqra bismillahirrahmanirrahim, baca dengan nama Tuhan kamu. Tapi sayang, kita telah membaca dengan nama lain sekarang. Tetapi ketika kita membaca dengan nama Allah, di Baghdad umpamanya, di situlah tempat perkembangan ilmu yang sangat-sangat besar. Kita ingat kembali Baitul Hikmah yang ditubuhkan oleh Kerajaan Abbasiyah untuk mengkaji tentang alam semesta, mengkaji tentang langit, bumi, gunung, ganang, dan kehidupan manusia. Maka disitulah dipakai Hadrah Baghdad yang telah berlaku. Dan Baitul Hikmah menjadi sebab perkembangan kajian yang cukup mengagumkan. Di sinilah kita mengkaji tentang ilmu Al-Qur'an. Dalam Al-Quran banyak ayat Al-Qur'an. Inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil anhar la ayatin lil albab. Alladzina yadhkurunallaha kama huwa qadara wa la juhim fatafakkaruna fi khalqis samawati. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Dan berdasarkan ayat inilah umat Islam mengkaji tentang alam semesta. Dalam kajian langit dan bumi, dalam penciptaan langit dan bumi, dalam pertukaran siang dan malam, terdapat tanda-tanda bagi mereka yang bersifat ulul albab. Siapa ulul albab? Mereka yang berzikir ketika mereka berdiri, ketika mereka duduk, ketika mereka berbaring, seraya mereka berfikir tentang kejadian langit dan bumi. Dan akhirnya mereka berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Dan ya Allah, wahai Tuhan kami, jauhlah kami daripada azab neraka. Dan Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, tidaklah Dikau jadikan ini sia-sia dan jauhlah kami pada azab neraka. Itulah matlamat setiap ilmu mesti berakhir dengan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itulah yang berlaku sejak ribuan tahun lepas. Sayang hari ini kita baca bukan lagi dengan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kita baca dengan sebab segulung ijazah. Dengan sebab profession untuk mencari kerja, matlamat pendidikan telah lari sama sekali. Dan kalau kita, Allah memuliakan kita dengan Islam, sekiranya kita mencari kemuliaan selain pada Islam, Allah hinakan kita. Inilah untuk kita ambil intibat. Bagaimanakah Baghdad mengkaji tentang alam semesta? Kita melukis peta, dan kita lukis peta dunia bulat, dan kita letakkan garis khatulistiwa di tengah-tengahnya. Ini berlaku dalam kurun yang ke-8 Mesir. Ketika Eropah masih lagi tidak ada tamadun. Kita telah mengembara ke seluruh dunia. Kita lukis peta. Cuba tengok tuan-tuan, peta dunia telah kita lukis dalam kurun yang ke-8 ke-9. Lengkap. Eropah belum wujud ketika itu. Ilmu kita yang pegang. Sebab Iqra bismillahirrahmanirrahim.
sayang akhirnya mereka atasi kita dan kita meninggalkan falsafah yang asal dan kita sekarang hanyalah mempelajari ilmu yang mereka kembangkan. Satu masa dulu kita lah yang pelupur dalam Islam. Kita lah yang mempelupurkan tentang ilmu, tentang perubatan. Dalam Tib An-Nabawi, Rasulullah menceritakan bagaimanakah perubatan-perubatan. Al-Quran juga menceritakan keagungan ciptaan Allah. Dan Islam telah mengembangkan ilmu perubatan yang sangat-sangat hebat. Dan umat Islam mengasaskan ilmu akrobazin. Akrobazin ini kita panggil farmasi sekarang. Farmakologi itulah umat Islam yang asas. Itu sebab kita lihat ubat-ubat masih kekal dalam bahasa Arab. Alkohol itu dari alkoholi. Dan alkalain itu daripada alkali. Dan itulah ciptaan umat Islam di masa dulu. Tapi sayang, sejarah tidak dilaporkan dengan benar. Umat Islam lah yang melakukan pembedahan yang pertama. Dan kita kenang kembali bagaimana Az-Zahrawi membedah wanita pertama dalam sejarah perubatan. Dan sebelum Islam, memang orang Rom membelah perut orang yang sudah mati. Mengeluarkan Caesar yang menjadi pemimpin kepada Rom. Itu Caesar maksudnya pembedahan melalui pembedahan. Dan anak dilahirkan itu dilahirkan oleh ibu yang meninggal dunia. Tetapi Islam buat pembedahan manusia yang hidup pertama, dan orang itulah Az-Zahrawi. Islam berkembang dengan cepat. Kita membuka universiti pertama dunia, Universiti Al-Qarawiyyin di Maroko. Maroko ialah bumi yang paling tamadun dalam sejarah Islam selain Baghdad. Tetapi sayang hari ini Maroko negara yang miskin, negara yang mundur. Lebih lagi berlaku gempa bumi yang mematikan beberapa hari lepas. Dan universiti pertama dunia dibuka oleh Islam di kota Fez, Marrakesh. Dan namanya Universiti Al-Qarawiyyin. Kita bertanya pelajar hari ini, apakah universiti pertama di atas muka bumi yang ditemukan? Mereka tak jawab. Sebab mereka sangka universiti itu di Eropah, sedangkan universiti pertama yang dibina di atas muka bumi ialah Universiti Qarawiyyin. Universiti Maroko dibina oleh Islam dalam tahun 859. Eropah belum ada ketika itu. England belum ada. Kita telah buka universiti. Kemudian kita buka universiti Azhar kemudiannya. Universiti ketiga kita buka universiti Azhar di Mesir. Kita buka universiti oleh Imam Ghazali. Universiti kedua dibuka oleh Imam Ghazali di Tus. Kemudian universiti Azhar yang ketiga. Kemudian universiti lain dibuka kemudiannya. Ketika itu Eropah belum ada universiti. Eropah belum ada universiti dan kita telah membuka universiti dengan kalimah Iqra bismillahirrahmanirrahim. Dan tuan-tuan, ilmu Islam telah berkembang dengan cepat. Akhirnya memasuki Spanyol. Dan kita membina satu tamadun yang besar di Spanyol dengan nama Andalusia. Ini ialah bagaimana kaum Islam membuat jalan-jalan raya. Dan membuat jalan tar yang pertama ialah umat Islam. Tapi sayang, di Malaysia, diajar yang buat jalan tar pertama ialah orang British. Ini ialah tar yang pertama yang digunakan umat Islam yang masih kita dapat saksikan sekarang di Spanyol. Kalau tahun pergi ke Toledo, kita lihat jalan ini dibina ratusan tahun lepas. Dan umat Islam di bawah bunga. Bunga-bunga ini sebab keindahan Allah sayang suka pada orang yang cantik, yang indah. Dan kita telah hiaskan rumah kita di Spanyol dengan bunga-bungaan. Dan kita telah bawa bunga-bunga daripada Tengah Asia, kita bawa ke Eropah. Dan sekarang Eropah kenal bunga sebab kita yang bawa. Tetapi sayang, dunia tidak terima kasih pada kita. Kemudian kita lihat bagaimana umat Islam di Spanyol mengkaji sains dan teknologi. Kita membina bangunan tertinggi dunia ketika itu. Dan kita mengajar matematik, falak, mantik dan sebagainya. Dan Eropah belum ada yang belajar ilmu ketika itu. Kita yang kembangkan. Sayang, hari ini kita lihat dalam botani, kita kembangkan satu ilmu tentang tumbuh-tumbuhan. Oleh sebab itu kita lihat tumbuh-tumbuhan banyak nama masih terkekal dalam bahasa Arab sampai sekarang. Dan kita lihat bagaimana manuskrip yang dihasilkan oleh Islam ketika mereka berada di Spanyol. Hari ini masih kita dapat saksikan keagungan Islam dan cahaya Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Bermula di Mekah, ke Madinah, Baghdad, Andalusia, dan akhirnya ke seluruh dunia. Membawa satu tamadun yang berteraskan kepada akidah Islam. Dan Rabbana ma khalaqta batila. Subhanaka bina dandam. Subhanallah.
Bagaimanakah orang Barat mula-mula pandai membaca? Surat ini menyaksikan. Ketika kita berada di Sepanyol, orang England tidak ada seorang pun pandai membaca. Dan mereka tulis surat kepada Raja Islam di Sepanyol untuk minta izin supaya dihantar pelajar pertama untuk belajar ABC ataupun alif bata di negara Islam. Dengar surat ini. Surat ini ditulis dalam huruf ke-12. Ila Sahabi Azumah Khalifah Muslimin Hisham Al-Salis Al-Jalim Al-Muqaw. Kepada baginda Khalifah Islam dengan penuh hormatnya. Khalifah Islam Hisham yang ketiga. Surah ini min George Athani, Malik Al-Jentra wa Norwich wa Sweden. Surah ini daripada Raja England, daripada George II, Raja England, Norway dan Sweden. Ba'ta'zim bertaukid dengan penuh hormatnya. Qad sami'na ar-raqil azim alladhi tafatta bi qadi ad-dhafi mahadulimu wa sanati bilakum abirah. Qarna ibnatina al-aqtibas namazaj min hadha al-fadail. لتأكل حتى حسنة اتفاق أعطيكم نشر علم في بلادنا التي يحيط بها الجهل من أركانها أربعة. Apa dia kata? Saya patik ialah Raja England bernama George II. Kami mendengar negara tuanku di Sepanyol, Andalusia, penuh dengan sains dan logik, ilmu dan universiti, kolej dan sekolah universiti. Dan sudilah kiranya tuanku menerima pelajar kami yang pertama untuk belajar membaca daripada tuanku, sebab negara kami namanya England. Ketika ini tidak ada seorang pun pandai membaca. Sebab di negara ini fi biladina allati yuhitu biha al-jahlu min arkaniha arba'ah. 4 penjuru kami gelap gulita, tidak seorang pun yang pandai membaca. Tuan-tuan, kita mengumpul ilmu. Kita yang pegang ilmu, mereka dalam zaman gelap. Sekarang terbalik sama sekali. Dan surah ini diteruskan. Waqad wanna ibnata syaqiqna amirah. Du'aybat al-ra'sil ba'thah. Min badna ashraf al-jalis. Litasharif bisalmi ahdad al-ash. Waltimas al-antar. Litakun ma'azamaliha. Ma'udhi'inayakum ma'azamalikum. Fi hamadatul khasyatil karimah. Apa dia kata tu? Bersama dengan surah ini, kami hantar seorang anak puteri kami bernama Duaiban, Princess Duaiban, bersama beberapa orang anak-anak perempuan. Sudilah terima anak kami ini. Bacalah mereka baca. Sebab tidak di England tidak ada seorang pun pandai baca. Dan bersama mereka, berilah kasih sayang pada mereka. Berilah mereka pelajaran sebab kami tidak ada seorang pun yang pandai membaca di England. Wa qara'atu amirah sawirah bidati matadah lima qaumikum ajalin arju takarrum bi qabilha matazim al-habar al-khalis min fadil al-mati George Asani, daripada hamba-mu yang patuh George II. Maksudnya dia dengan Islam mengaku dia hamba. Bersama dengan puteri pada kami ini, kami sediakan hadiah yang tak seberapa. Dan terimalah hadiah ini sebagai tanda kami ingin belajar dengan tuanku, kata Raja England kepada Khalifah Islam di Sepanyol. Surah ini mereka ingin padamkan. Mereka akan beli dan hapuskan surah ini sebab mereka ingin dunia tidak mengetahuinya. Tapi malam ini kita baca surah yang mereka padamkan ini. Dan surah ini dibalas oleh Khalifah kita. Dengar Khalifah kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyhi sayyidil mursalin ba'd wa madad. Ila Malik Al-Jentra Oskandia Al-Ajam. Italatu ala ismatikum tawaqtu an la tabikum ba'da ishrab min yu'nihim al-ard min arbabi asyar. Wa alayhi nu'alikum annahu sawfa yunfiqu hadzal ba'thah min baitil mal muslimin. Ila akhiri, tuan-tuan. Surah Tuan, saya telah terima kata Khalifah kita, Hisham Al-Salis. Dan bawalah puteri yang dimaksudkan tadi. Dan tidak perlu bawa uang ke negara kami. Sebab dalam Islam, pelajaran akan ditanggung oleh kerajaan sepenuhnya. Dengar tuan-tuan. Dalam Islam, pelajaran akan ditentukan oleh kerajaan, bukan untuk bayar oleh rakyat. Rakyat hanyalah belajar dan sekolah bantuan
biasiswa semua akan diberikan oleh kerajaan. Ini jawapan daripada khalifah kita. Dan subhanallah, maka 5 orang mula-mula sekali belajar. Kita ajar mereka. Mereka balik England, mereka ajar orang lain pula membaca. Sekarang kita pergi England, kita belajar pula. Berbalik sama sekali. Dulu kita ajar mereka, sekarang kita belajar dengan mereka. Dunia berputar, tuan-tuan. Roda berputar, sekali ke atas, sekali ke bawah. Dan satu masa kita di atas, mereka di bawah. Hari ini mereka di atas, kita di bawah. Kita bagi ruang ta'azah dulu, silakan. Alhamdulillah. Tersama kita. Kita lihat bagaimana Islam telah membangun Eropah di Spanyol dengan nama Andalusia semasa dulu. Kita ajar mereka buat terusan pertanian dan kita bawa makanan gandum daripada Asia kita bawa ke Eropah dan orang Eropah mula belajar makan gandum. Kita bawa padi dan mereka mula belajar makan nasi. Sebab dalam bahasa Arab sebut aruz, mereka sebut rice. Mereka tak ada istilah rice pun. Dan mereka banyak mengambil daripada kita makanan asal orang Eropah ialah ubi kentang. Sekarang mereka tinggal ubi kentang, mereka makan makanan kita, gandum. Mereka makan nasi. Dan kita bawa makanan buah-buah ke sana, apricot. Dalam bahasa Arab panggil barkok. Dan kita bawa buah-buahan ke sana, bunga-bungaan kita bawa ke Eropah. Mereka belajar dengan kita. Dan Eropah mula belajar makan nasi dan gandum. Itulah jasa kita. Tapi sayang, bila kita kalah, mereka sembelih kita 54 juta umat Islam di Spanyol disembelih oleh orang Spanyol. Lepas kita membina Spanyol selama 800 tahun, mereka sembelih kita selepas kita kalah. Tuan-tuan yang semati, kita lihat di Spanyol, tuan-tuan guru kita di universiti memakai serban yang tinggi. Simbol kepada intelektual, bukan untuk berbangga, tetapi kerajaan Andalusia bagi mereka yang di universiti, mereka berikan serban. Serban simbol intelektual. Yang satu lapis itu barangkali bachelor sekarang. Yang 2 lapis sarjana barangkali. Dan 3 lapis seperti yang gambar sebelah ini, PhD sekarang. Dan mereka diiktiraf sebagai golongan yang intelektual, pakai jubah. Orang Eropah masuk universiti Islam di Spanyol pakai jubah, pakai serban. Tak kira Islam tanpa Islam. Tuan-tuan, ini ialah pelajar Eropah pertama. Namanya Thomas de Aquinas. Bila dia masuk universiti Islam di Spanyol, dia pakai jubah. Dia pakai serban, sama seperti Islam. Satu masa dulu, di universiti semua pakai serban, pakai jubah. Di seluruh dunia. Sebab Islam yang mulakan universiti. Nama universiti Al-Jami'ah. Dan bila mereka tidak ada istilah untuk Al-Jami'ah, mereka sebut universitas. Dan sekarang mereka panggil university, datang daripada Al-Jami'ah yang kita letakkan nama pengajian tertinggi Al-Jami'ah. Al-Jami'ah maksudnya ilmu dikumpulkan seluruhnya di situ. Dan dia menulis dengan cara Arab. Sebab itulah kita lihat istilah-istilah yang mereka gunakan masih guna bahasa Arab sampai sekarang. Algebra daripada Al-Jabar, Azimuth daripada Al-Zamat, Cube daripada Kambun. Kambun ialah cube of cube. Sifar dipanggil zero sekarang. Apabila kita mengajar sifar pada mereka di Eropah, mereka tak ada istilah sifar. Mereka sebut cipher. Sekarang kita panggil cyber. Itu sifar. Mereka tak ada istilah untuk sifar, maksud kosong. Kemudian bila dibawa ke Jerman, orang Jerman belajar matematik Islam, mereka tak ada istilah, mereka sebut ziffer sampai sekarang. Perancis tak ada istilah, dia sebut chiffre. Chiffre dalam bahasa Perancis sampai sekarang untuk sifar. Kemudian pergi ke Itali panggil cifaro. Dan bangsa paling mundur di Eropah ialah British, dia ambil daripada cifaro zero. Zero itu daripada sifar. Dan kita boleh tulis semua ilmu mereka, istilah mereka masih dalam bahasa kita. Umpamanya checkmate dalam catur. Itu syahmat. Syah mati, raja mati. Matres dari matrah. Zenis, massage. Urut daripada al-masah di Arab. Mirror itu daripada mirat bahasa Arab. Kita masih guna dalam bahasa Inggeris, masih guna bahasa Arab sampai sekarang. Miratun. Bila umat Islam cipta cermin,
Dan dia tengok wajah dalam cermin pertama kali. Manusia tengok wajah dia dalam cermin, umat Islam cipta cermin. Itu sebab cermin nama Miratun. Dia ambil daripada Miratun. Sebab yang suka cermin perempuan. Sampai sekarang dipanggil Miratun. Bila bawa ke Perancis, orang Perancis tak ada istilah untuk mirror, untuk cermin. Dia sebut mirat. Ambil daripada Miratun. Dan Inggeris panggil mirror. Ambil daripada Miratun. Kita yang asaskan. Dan kita lihat kit. Kita panggil kit. Starlight, satin. Kemudian hari, horror. Hobby, Hubert. Noble, Nabil. Influenza. Daripada Alza. Attacks, Hatak. Bahasa Inggeris ini bahasa Arab, tuan-tuan. Tapi mereka tutup. Supaya kita tak tahu asal-usul bahasa Inggeris itu bahasa sebahagian besarnya daripada bahasa Arab. Dan kita belajar dalam perubatan, penyakit kolik daripada collage, influenza daripada anza tadi. Nama-nama penyakit dalam perubatan moden masih kekal bahasa Arab. Alkoholi, acid, sulfik itu daripada bahasa Arab. Citrik itu bahasa Arab. Dan mana bahasa Arab? Maksudnya ia mengasas ilmu umat Islam. Tuan-tuan. Nama-nama di Sepanyol masih kekal nama Islamnya. Ada Malaga, asalnya Malaka, sama Muslim Malaka kita. Ada Madrid, asalnya Majuri. Kita yang bina negara ini. Tapi sayang, kita kalah, kita dibunuh. Dan bagaimanakah universiti pertama di Eropah? Siapa yang bina, tuan-tuan? Umat Islam. Namanya Ibn Rushd. Ibn Rushd lah membina universiti Eropah yang pertama, namanya Universiti Sorbonne. Universiti Sorbonne dibina oleh umat Islam. Itu sebab Universiti Sorbonne, universiti terbaik dunia hari ini, sekarang kita panggil University of Paris. Universiti di Paris. Ini dibuka oleh umat Islam. Ia buka oleh Ibn Rushd. Sampai sekarang, tulisan sejarah tak pernah tulis bahawa di Universiti Paris adalah Universiti umat Islam. Macam Universiti Islam, Universiti UIA kita sekarang. Kemudian, tuan-tuan, kita lihat bagaimanakah Ibn Rushd membicarakan tentang ilmu-ilmu mantik dan sebagainya, falsafah. Dan akhirnya di Universiti di Paris, mereka belajar tentang mantik, hikmah, falsafah, dan inilah aliran Averroism ataupun Ibn Rushd. Sorbonne ialah Universiti Islam. Dibuka oleh murid Islam. Ibn Rushd dan murid-muridnya membuka Universiti Paris. Siapa yang maju, tuan-tuan? Barat atau kita? Kita yang buka universiti. Kemudian kita buka Universiti Leuven di Jerman. Kita buka Universiti Leuven. Dibuka oleh murid-murid Ibn Rushd. Siapa yang maju sebenarnya? Universiti Munich kita yang buka. Universiti Frankfurt, Universiti Munich kita yang buka. Universiti Frankfurt kita yang buka. Kita buka seluruh universiti di Eropah. Eropah masih tak bodoh masa itu. Kita yang ajar mereka. Kita ajar mereka di Universiti Munich. Universiti Munich adalah universiti kejuruan terbaik dunia hari ini. Dibuka oleh Islam. Frankfurt, kita yang buka. Oxford dibuka oleh murid kepada murid Ibn Rushd. Universiti di England yang pertama dibuka ialah Universiti Oxford. Itu sebab di Oxford masih pakai jubah sekarang. Tuan-tuan. Di perpustakaan mereka, perpustakaan Bodleian Oxford, di dalam perpustakaannya masih banyak manuskrip dalam bahasa Arab. Inilah yang mereka tutup hari ini, tuan-tuan. Dan kita lihat, inilah seorang British yang datang ke India dan dia buat kajian tentang asal-usul ilmu di Eropah. Dan izinkan saya baca apa yang dia sebut. Dia kata, it is highly probable that for the Arabs, modern European civilization will never have arisen at all. Kalau tidak ada Islam, Eropah masih gelap sekarang. Kalau tidak ada Islam, Eropah masih gelap sekarang. Itu yang sebenarnya. Tapi tuan-tuan, mereka telah padamkan sejarah kita. Tetapi mereka masih pakai jubah di Universiti Oxford. Di Universiti Oxford, mereka masih pakai jubah Arab. Serban kita mereka tukar dengan topi. Hari convocation, semua pakai jubah Arab sampai daripada Jepun, sampailah ke Eropah. Semuanya pakai jubah Islam. Dan di Malaysia juga, hari convocation kita pakai jubah Arab yang pernah bertahta di Andalusia. Tetapi sejarah ini mereka padamkan.
Mereka mengatakan tidak, ini bukan Islam punya. Sedangkan mereka menafikan sejarah yang berlaku sebenarnya. Tuan-tuan sebati. Ini prinsip. Dia sebut seperti berikut. Dia kata, because we have tended to see Islam as the enemy of the West, as alien culture, society and system of belief, we have tended to ignore or erase its great relevance to our own history. Kita harus terima kasih pada Islam. Kalau tak ada Islam, England masih mundur sampai sekarang. Dan kita, karena kita benci pada Islam, kita padam Islam, sejarah Islam. Sedangkan Islamlah yang membina negara kita. Siapa dia cakap? Raja Charles yang sekarang menjadi Raja England. Tuan-tuan. Ini ialah seorang Perancis. Dia menulis dalam bahasa Arab. Dengar bahasa Arab dia. Dia kata, وَإِذَا مَا كِسَتْ قِيمَةَ الرِّجَالِ بِجَلَ عَمَنْهِمْ كَانْ مُحَمَّدْ مِنْ عَظُمٍ مَنْ عَرَفَ التَّارِيخ وَهَذُا بَعْضَ علما الغرب ينسب محمد مع أن تعصب ديني أما بصر مؤخر كثير من أطراف وضعه. Kalau kita kaji siapakah manusia yang paling agung atas muka bumi, kalau kita ikhlas, jawapannya tidak ada selain pada Muhammad, dia kata. Kalau kita kaji dengan ikhlas, ma kisat qimatir rijal bijari amalihim. Kalau kita nak cari seorang manusia yang paling agung di atas muka bumi, karena Muhammad. Orang itulah Muhammad min azamin man arfat tarikh. Orang yang paling agung yang pernah dicatat dalam sejarah. Tetapi sayang, ilmuwan barat, mereka sangat benci pada Islam. Mereka tidak pernah iktiraf pada ini. Kata seorang daripada penulis agung Perancis, namanya Joseph Lawrence. Tuan-tuan, dalam ayat surah An-Nur, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah nur samawati ma tanrihi kama yashkatin fi misbah. Al-misbah fi zujajah. Az-zujajah kanha kawandur jawin qadamin satin mubaratin zaitunah. La sakatin wala ghuriyah. Ya kata zaitah yuti wala lam tamsahuna nur ala nur. Yahdillahu nurihi ma yasha. Wa idullahu lam sadin nas. Wallahu bi kulli syai'in alim. Ayat ini telah menikam hati seorang ilmu Islam, yaitu Ibn Haytham. Daripada ayat inilah dia mengkaji mata. Sebab di sini Allah mengatakan, Mathalun nurihi kamishkatin fiha misbah. Cahaya Allah adalah seperti satu bekas yang ada lampu dalamnya. Al-misbah fi zujajah. Lampu itu dalam kaca. Al-zujaj itu kan kagondoriyum. Dan kaca itu seperti planet yang cemerlang. Seperti bintang planet yang cemerlang. Yuqadu min syatin mubarakah. Dan dipasang, dibakar dengan minyak zaitun. Minyak zaitun itu lah sekata walawiyah, bukan di barat, bukan di timur tubuhnya. Dan hampir-hampir minyak itu mengeluarkan api walaupun belum disentuh oleh api. Ini dikaji oleh orang ini. Namanya Ibn Haytham. Dan dia mencipta kanta. Kanta ini seperti mata manusia. Dan dia letakkan api. Dan dia membakar di bawah. Dan dialah mencipta cermin mata yang kita pakai sekarang. Dialah mencipta kamera yang sekarang kita tak tahu siapa cipta kamera. Orangnya lah Ibn Haytham, dan dia mendapat ide ini daripada ayat surah An-Nur. Tuan-tuan yang mati. Dia menciptakan kamera. Tetapi hari ini kita lihat di barat mereka mengatakan yang cipta kamera ialah barat. Bohong. Kamera diciptakan berdasarkan ayat Allah Nur Samad. Mathalun nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbah fi zujajah. Inilah yang menghasilkan kamera. Dan kamera ini seperti mata kita. Dan apabila Ibn Haytham menamakan kameranya sebagai Baitul Ashbah. Apabila dibawa ke Eropah, orang Eropah tidak ada istilah untuk Baitul Ashbah. Mereka sebut dalam bahasa Latin kamera obscura. Maksudnya daripada Baitul Ashbah. Sampai sekarang mereka sebut kamera. Kamera yang diciptakan oleh Ibn Haytham berdasarkan ayat surah An-Nur. Itu yang tidak mereka nyatakan dalam konteks ini. Umat Islam telah mencipta teleskop dalam kurun yang ke-8, 9, 10. Sedangkan mereka berbohong. Mereka mengatakan teleskop diciptakan oleh Galileo Galilei, berbohong berkali-kali. Dan sejarah sains yang ditulis di negara kita, semuanya bohong. Dan mari kita kenal bagaimanakah Islam membawa sinarnya ke seluruh dunia.
dengan kalimah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Islam telah menyinari seluruh dunia sehingga dunia menjadi cerah apabila kegelapan pernah berlaku dalam masa yang lama. Sekarang kita ada teleskop di atas bumi, atas langit. Asalnya diciptakan oleh umat Islam. Sebab asal teleskop ini umat Islam lah diciptakan. Dan akhirnya sekarang berkembang di langit. Berkembang di langit ialah hasil daripada kajian manusia yang kemudian, tetapi asasnya dibina oleh umat Islam berdasarkan ayat surah An-Nur. Hari ini UNESCO, tuan-tuan, adik-adik yang belajar di universiti, buat pertama kali mereka mengiktiraf pengasas optik ialah umat Islam. Pertama kali mereka telah berbohong selama ini, tetapi mereka tidak boleh berbohong lagi, dan mereka telah menyatakan bahawa pengasas optik ialah Ibn Haytham. Tuan-tuan, Ibn Haytham telah diiktiraf oleh barat hari ini. Selepas mereka padamkan ratusan tahun, maka mereka tidak boleh padam lagi nama Ibn Haytham sebagai pengasas optik dunia hari ini, dan bukan Newton yang hanya belajar daripada Ibn Haytham. Tuan-tuan, a'udzu minasyaitonir rajim. Wa a'udzu lahum masatatum min quwwatin wa min ribatil khayl. Turhibuna bihi aduwallahu aduwakum wa akhrina min dunihim la ta'lamuhum la ta'lamullahu ya'lamuhum. Dan adalah kamu bersedia dengan kekuatan peperangan apa yang kamu mampu daripada kuda yang tertamat, supaya kamu menakutkan musuh Allah dan musuh kamu, dan selain pada mereka Allah mengetahui tetapi kamu tidak mengetahuinya. Umat Islam mencipta roket pertama. Roket yang dihantar oleh Amerika ke langit itu umat Islam yang cipta. Namanya adalah, malam ini saya nak sebutkan yang benar, yang dibohongi oleh barat begitu lama. Roket diciptakan di China, diciptakan di Andalusia, dan orang pertama yang menciptakan roket adalah namanya Hassan Ar-Rahman. Rahman dalam bahasa Arab ialah roket. Hassan tukar roket, dihasilkan dalam Kerajaan Osmania. Kitalah yang menciptakan roket. Dalam peperangan dilakukan di Osmania, kita sudah menggunakan torpedo. Torpedo umat Islam yang ciptakan. Namanya Laghazi Hassan Jalabi, ataupun kita panggil Hassan Ar-Rahman. Dialah menciptakan roket yang digunakan oleh mereka. Itu sebab yang mula-mula sekali hantar roket ke langit ialah umat Islam, Rusia. Yang hantar roket ke langit ialah Rusia. Dilakukan di negara umat Islam, di Kazakhstan. Sebab teknologi udara angkasa ini dimulakan umat Islam. Dan Rusia menjadikan umat Islam sebagai asas kepada roket pertama yang hantar ke langit. Dan Amerika terpaksa mengakui bahawa roket yang dirancang ke langit ialah hasil ciptaan umat Islam. Tetapi kita dibohongi selama ini. Bagaimanakah ini ialah datang daripada ayat surah Al-Anfal. Bagaimanakah roket senapan juga umat Islam yang mengasaskannya. Dan orang Melaka menggunakan senapan untuk menentang Portugis. Umat Islam yang menciptakan senapan, kita yang pegang teknologi selama ini. Tetapi dibohongi oleh barat dalam sejarah. Malam ini ketika kita melihat keagungan manusia teragung, Rasulullah yang mencetuskan pengajian ilmu yang datang kemudian, maka inilah yang kita harus ingat kembali. Tuan-tuan, ini ialah torpedo yang dicipta oleh Islam, dan ini digunakan dalam peperangan Osmania. Dan kemudiannya roket ialah alat peperangan umat Islam. Termasuk robot. Robot ialah diciptakan umat Islam ketika Osmania. Dan robot ini kita hadiahkan Sultan Abdul Hamid Khan. Yang kedua, menghadiahkan robot ini kepada Raja Meiji Jepun. Dan Jepun terpinga-pinga melihat robot yang bergerak sendiri. Akhirnya, Jepun keluar sebagai negara yang terkemuka dalam robot hari ini. Robot inilah yang dihantar oleh Sultan Hamid kepada Raja Meiji supaya Osmania bersama dengan Jepun bersatu untuk menghancurkan, untuk menghalau, untuk perangi British di Melaya. Dan Jepun datang ke tanah Melayu ialah untuk menghancurkan British, dan Jepun untuk menyelamatkan umat Melayu. Ini tak dinyatakan negara kita. Sebab British mengatakan Jepun datang menyerang tanah Melayu. Bohong. Jepun datang untuk menghalau British dan menyelamatkan orang Melayu dalam perjanjian antara Osmania dengan Jepun. Sejarah masih belum ditulis sampai hari ini. Sayang kita membaca sejarah yang palsu. Tuan-tuan, NASA menggunakan teknologi umat Islam.
Roket adalah teknologi Islam yang sekarang telah canggih berbagai-bagai bentuk dan kita dapat ambil gambar bumi kita. Itu bumi kita. Mereka naik ke langit dan mereka lihat bumi kita just one dot. Yang kecil itu tuan-tuan, dekat dengan arrow itu ialah bumi kita. Bulat, tergolek-golek, itulah bumi kita yang diambil gambar daripada angkasa. Dan subhanallah. Inilah yang menimbulkan kajian. Dan seluruh alam semesta sedang bersujud pada Allah. Sebagaimana Allah sebut dalam surah yang lain, A'udzu minasyaitonir rajim. Alam tara Allah yasjudu man fis samawati wa man fil ardi. Wasyamsu wal qamar wan nujum wal jibal was sajar wad dawab wa katsirun minan nas wa sanhaqna dzalika wa man yuhni fa ma lahu min ghayr. Innallaha bima yasha'. Dan mereka mengambil gambar langit. Dan apakah kita lihat bahawa bersujud pada Allah seluruh yang ada langit dan bumi. Bulan bersujud, bintang bersujud dengan kamera, dengan roket yang umat Islam cipta disambung oleh orang barat dan mereka mengambil gambar yang indah. Dan apa akan melihat bahawa seluruh langit dan bumi sedang bersujud pada Allah. Matahari sedang bersujud, bulan sedang bersujud, bintang bersujud, gunung ganang bersujud, pohon bersujud, binatang melata bersujud, manusia bersujud. Ramai yang bersujud dan ramai yang tidak bersujud. Yang berhak azab Allah kata mereka, dan siapa yang Allah hina, tidak siapa yang dapat memuliakan mereka. Allah, inna Allah, sesungguhnya Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Tuan-tuan, semakin kita dekat dengan ciptaan Allah, dimulakan umat Islam, disambung oleh orang lain, dan hari ini marilah kita kembali melihat keagungan ciptaan Allah. Dan dengan ciptaan yang dilakukan oleh saintis moden, hari ini kita dapat melihat keagungan ciptaan Allah yang cukup mengagumkan. Dan manusia melakukan di angkasa raya menghantarkan gambar untuk melihat keagungan ciptaan Allah. Dan dalam kajian di barat, ada seorang penulis bernama Michael Hart. Dia menulis buku bertajuk 100 Ranking the Most Influential Person in the Street. Dia nak cari siapakah manusia yang paling agung di atas muka bumi sejak daripada zaman yang daripada Adam AS sampai sekarang. Dan dia bukan Islam, tuan-tuan. Dan dia memilih yang pertama, manusia yang paling agung ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan Islam, tetapi sumbangan yang dilakukan oleh umat Islam selepas wahyu dibawa oleh Rasulullah menukar zaman Eropah pada zaman daripada gelap ke zaman cerah, dan Eropah dapat naik ke langit. Ini sebahagian, inilah bermula dengan pengurusan Rasulullah SAW. Amerika maju kerana Eropah. Eropah Indonesia maju kerana umat Islam. Umat Islam maju kerana Baghdad. Baghdad maju kerana Madinah. Madinah maju kerana Rasulullah. Dan hakikatnya tamaduk mereka sekali berpunca pada Rasulullah. Itulah yang disebut oleh orang ini. Disebut oleh Michael Hart. Dan apabila Presiden Amerika tanya, kenapa kamu pilih Rasulullah sebagai manusia paling agung? Kenapa kamu tak pilih Jesus Christ? Ini jawapan dia. Dia kata, my choice of Muhammad to lead the list of the world most influential person may surprise some leaders and may be questioned by others, but he was the only man in history who was supremely successful in both religious and secular level. Tak ada manusia yang paling agung melainkan Rasulullah, yang berjaya dalam semua bidang, dan itu disebut oleh orang bukan Islam. Dan tuan-tuan, hari menyambut Maulid Rasulullah, kalau orang bukan Islam dapat melihat Rasulullah manusia yang paling agung, apakah kita tidak dapat melihatnya? Sedangkan Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Oleh sebab itu, hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, man sanaya salatan sallallahu alaihi wa asyra. Siapa yang selawat pada saya sekali, Allah akan selawatnya 10 kali. Marilah kita sama selawat, Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad, itulah yang disebut. Dan kata dalam hadis dibawakan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah bersabda, "Aulan nas bi yaumil qiyamah asruhum ala salat." Salatan. Orang yang paling rapat dengan saya di hari akhirat nanti ialah orang yang paling banyak bersolawat. Tuan-tuan, dan sebaik-baik hari kamu ialah hari Jumaat. Dan perbanyakkanlah kepadaku salawat padaku kata Rasulullah. Fa inna salatakum ma'rudah alayya, dan setiap salawat kita akan dipamerkan, akan dibawa ke depan Rasulullah.
akan diberitahukan depan Rasulullah. Dan marilah kita sama-sama Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.